Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Aida Khalil. Okay, kita akan bincangkan, kita akan sambung sesi kita untuk tanya peguam Aida pada hari ini dengan tajuk nikah sempadan. Jadi hari ini saya akan share dengan anda 5 perkara penting mengenai nikah sempadan. Iaitu pertama, apakah isu-isu semasa yang ada mengenai nikah sempadan ni. Yang kedua, sah ke nikah sempadan ni sebenarnya? Yang ketiga adalah apakah implikasi undang-undang jika pasangan tersebut nikah di sempadan. Yang keempat, kenapa mereka ni pilih nikah dekat sempadan, kenapa tak nikah kat Malaysia je. Dan yang terakhir adalah apa yang perlu dibuat. Yang ni saya akan rujuk kepada enactment Undang-Undang Keluarga Islam lah. Jadi hari ni saya memang refer kepada enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Sebab apa? Pertama sebab saya memang dekat Selangor lah kan. Tapi nak cakapnya bahawa enactment ni tak ada beza pun dengan enactment lain. Cuma mungkin perbezaan dia dari segi susunan sahaja. Okey, baiklah kita pergi pada tajuk utama kita, topik utama kita, iaitu apakah isu-isu semasa yang berlaku. Okey. Kalau kita tengok sebenarnya kan, kalau mungkin yang tak pernah dengar ke ada orang nikah sempadan. Nikah sempadan ni saya merujuk kepada nikah Thailand, nikah Siam yang biasa kita dengar kan, yang orang wawarkan. Dan selalu pun keluar surat khabar kan, ada masa-masa topik ini menjadi topik hangat lah yang diperkatakan kan. Okey. Jadi bila saya check kan dekat internet kan, sebenarnya patutlah orang nak nikah luar negara, nikah sempadan. Sebab diorang ada tawarkan package yang menarik tau untuk nikah sempadan. Pertama, diorang marketing diorang kata lah nikah sempadan ni express, cepat. Lepas tu senang nak dapat, dalam masa 2 jam ni dah dapat sijil nikah. Lepas dah habis nikah tu diorang boleh bawa tempat-tempat pelancongan, sediakan hotel dan sebagainya. Maksudnya bayar certain amount, so diorang dah boleh settlekan daripada awal sampai Z, balik Malaysia dah jadi suami isteri dah. Macam tu. Jadi perkara-perkara inilah yang buatkan orang tertarik untuk nikah sempadan, betul tak? Jadi tapi persoalan dia adalah sah ke nikah sempadan ni kan? Kalau betul sah kan, dah mesti macam takkan ada isu-isu yang timbul. Takkan ada kes-kes di mana apabila mereka ni nikah sedikit, lebih kepada nikah sedikit, maka perkahwinan tu tiba-tiba tak sah. Dah kahwin 2-3 tahun, tiba-tiba tahu perkahwinan tu tak sah, tak menepati hukum syarak. Macam sebelum ni, 2 hari sebelum ni kita dah pernah bincangkan apakah yang membuatkan perkahwinan tu sah atau tidak sah adalah sama ada perkahwinan tersebut telah mencapai telah menepati rukun-rukun perkahwinan, calon isteri, calon suami, wali, akad nikah serta saksi. Dan kadang-kadangnya yang paling besar adalah isu semalam kita bincang adalah kadang-kadang wali tu problem dia dekat wali. Tiba-tiba bila bapa dah meninggal, atuk adik diorang tak panggil atuk, ataupun mungkin bapa ada tapi bapa tak benarkan kahwin, jadi dia kahwin lari dan sebagainya. Okey, jadi sah ke nikah sempadan ni? Kalau nak tahu sebenarnya nikah sempadan ni sebenarnya kalau ikut hukum syarak, kalau dia menepati semua elemen rukun perkahwinan, 5 rukun perkahwinan ni, dari segi wali tak ada masalah, dari segi saksi tak ada masalah kan. Jadi sahlah perkahwinan tersebut. Cuma isu dia adalah dari segi hukum syarak sah, tapi isu dia adalah bila bawa ke Malaysia. Sebab apa? Sebab diorang kahwin luar negara, contoh kahwin dekat Thailand. Perundangan Thailand lain, perundangan Malaysia lain. Jadi apa yang nak kena buat dengan pernikahan mereka tersebut kan? Sebab bila nak daftar dekat Malaysia, contohnya nak daftar perkahwinan dekat Malaysia, maka perlulah hakim kena tengok balik lah kan. Adakah waktu kahwin hari tu memang betul ikut rukun-rukunnya kan? Sebab kalau dari segi kalau perkahwinan tersebut memang ada keraguan, hakim pun tak nak benarkan, tak nak sahkan. Sebab tu tiba-tiba nikah jadi tak sah. Okey. Dan seterusnya, apakah implikasi undang-undang yang akan dihadapi? Okey, implikasi undang-undang kat sini saya rujuk kalau tiba-tiba orang tu kahwin luar negara, nikah luar negara, tiba-tiba tak lama lepas tu ataupun dah satu tempoh yang beberapa tempoh, tiba-tiba pasangan ni nak bercerai, ataupun mungkin bila nak bercerai, bila start dah nak bercerai, maka akan berlakulah banyak benda. Contohnya macam harta sepencarian, pasal hak jagaan anak, pasal
perkara-perkara berbangkit lah, isu nafkah, mut'ah, edah dan sebagainya. Jadi kat sini apabila kita tengok balik yang pasangan tersebut bukan bernikah dekat Malaysia tapi nikah kat Thailand, jadi kat situ lah isu dia bermula. Maksudnya walaupun dia ada hak, kalau dia ada hak untuk menuntut semua perkara-perkara tersebut, tapi nak tak nak dia kena daftarkan dulu perkahwinan mereka dekat Malaysia, barulah mahkamah boleh menghakimi. Sebab apa? Sebab sekarang ni dekat Malaysia tak ada rekod yang diorang dah berkahwin. Jadi macam mana nak mahkamah nak bagi diorang hak? Contoh isteri. Isteri ni hanya akan dapat hak jika memang betul inilah suami dia yang sebenar. Lepas tu kalau dia diceraikan, maka nafkah untuk mut'ah, edah, lepas tu hak jaga anak dan semua tu, itu hanya boleh dituntut jika memang mahkamah ada rekod bahawa dia ni memang isteri suami dia ni lah, bukanlah orang lain, bukanlah isteri orang, macam tu. Jadi nak tak nak memang kena daftarkan perkahwinan tu dulu. Jadi maksudnya akan tertangguh lah kes-kes lain yang kalau dia nak daftarkan, dia kena settlekan dulu. Dan kalau tempoh pendaftaran dia orang tu sangat lama, tempoh dia contoh bertahun-tahun baru nak daftar, so kena penalti dulu baru masuk dalam kes jenayah syariah. So benda-benda macam ni kita kena ambil kira lah implikasi undang-undang. Okay, tapi kita nak tengok lah kenapa orang ni nak pilih nikah sempadan kan. Kenapa tak nikah dekat Malaysia je? Selalunya isu-isu orang nikah sempadan ni sebabnya diorang nak cepat. Diorang rasa kalau melalui sistem perundangan Malaysia nak dapatkan kebenaran untuk berkahwin tu ambil masa. Maksudnya ialah kita kena dapatkan borang, kena buat HIV test, kena buat apa lagi, test-test yang sepatutnya. Lepas tu kita kena dapatkan tanda tangan ketua kampung lah, tanda tangan majikan lah dan sebagainya lah untuk mengatakan bahawa yang dia ni mensautin kat mana. Lepas tu dia dapat suami dah settlekan borang dia, bahkan suami dah settlekan borang dia, kena pas pula kat pengantin perempuan nak settlekan borang dia pula. Jadi proses dia tu nak kata lama tu taklah, sebab dia kalau nikah Thailand pun ada proses. Tapi isu dia kalau kat Thailand tu dah ada orang ketiga yang boleh uruskan. Yang ni selalunya memang pengantin lah yang kena uruskan sendiri, yang kena dapatkan sendiri. Sebab imam atau kadi nak kena tengok ini ke nak kahwinnya, nak kena pastikan betul tak. So disebabkan itu, disebabkan diorang nak cepat, diorang tak nak melalui semua proses ni, maka dia rasa ambil jalan singkat, nak nikah je sempadan. Tapi ada juga orang menjadikan nak nikah cepat ni apabila keadaan diorang sendiri. Contohnya mungkin diorang dah terlanjur ke, ataupun mungkin ada di kalangan mereka yang macam tak sabar sangat nak kahwin. Sebab diorang takut kalau diorang tak kahwin nanti, tak kahwin dengan cepat nanti, maka akan berlaku perzinaan ke, ataupun mungkin dah ada hama anak luar nikah ke dan sebagainya, maka mereka nak cepat perkara macam ni kan. Jadi kena tengok balik kenapa diorang nak kahwin cepat kan. So apabila berlaku perkara-perkara macam ni lah, maka diorang pilih jalan singkat. Tapi itulah yang kita risau, sama ada jalan singkat diorang tu betul-betul boleh menjadikan perkahwinan mereka sah atau tidak. Sebab kalau tidak sah, maka sia-sia lah kan perkahwinan tersebut. Okey, jadi hari ni so apa yang perlu dibuat kalau jadi isu macam ni? Jadi saya refer ke anda hari ni kepada section 31 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Okay, so hari ni saya baca je lah kan. Sebab apa? Sebab kalau saya explain ke anda, mungkin anda tak dapat ingat. Tapi kalau saya baca, insyaAllah anda boleh tahulah next time. Kalau rasa macam, tak tahu kan apa benda, boleh just google je section berapa. Macam tu. So dalam section 31 ni, dia cerita pasal pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin. Okay, dalam kes ni, sebab saya refer kepada Enactment Negeri Selangor, maka dia bermastautin di Negeri Selangor. Okay, so section 31 dalam kurungan 1, jika seorang yang bermastautin dalam Negeri Selangor telah berkahwin di luar negeri dengan sah mengikut hukum syarak, bukannya satu perkahwinan yang didaftarkan di bawah Section 24. Section 24 ni maksudnya yang dikahwin depan konsulat, kedutaan Malaysia di luar negara. Bukan, tapi ni yang maksudnya selain daripada tu, maka orang itu hendaklah dalam masa 6 bulan selepas tarikh perkahwinan hadir di hadapan pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam yang berhampiran sekali atau yang terdapat dengan yang paling senang di luar negeri untuk mendaftarkan perkahwinan itu, dan perkahwinan itu setelah didaftarkan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah enactment ini.
Okey, maksudnya enactment kita sendiri, kita dah macam bagi tahu siap-siap. Contohlah ada keadaan-keadaan macam tadi kan, mendesak nak kahwin sangat kan. Tapi make sure dalam masa 6 bulan lepas dah berkeluar negara tu kena jumpa mana-mana pejabat agama lah, senang cakap kan kat sini. Pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk ni sebenarnya kadi lah. Kalau pergi je kat pejabat agama, dia orang tahulah macam mana nak settle kan. Kadang tak jumpa diorang direct, kadi direct. Dia akan jumpa dengan orang-orang pembantu dia dulu, tengoklah siapa yang jaga kaunter dan sebagainya. Tapi terus pergi mana-mana yang berhampiran dengan tempat anda. Contohlah anda duduk kat Perlis kan, duduk pergi kat Perlis. Kalau kat Selangor, pergilah kat Selangor dalam masa 6 bulan. Lepas tu subsection 2, jika sebelum tamat tempoh 6 bulan itu, salah satu atau kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu dijangkakan akan kembali ke negeri Selangor dan perkahwinan itu belum didaftarkan di luar negeri, maka pendaftaran perkahwinan itu hendaklah dibuat dalam masa 6 bulan selepas salah satu atau kedua-dua pihak itu mula sampai di negeri Selangor. Dengan cara pihak itu atau kedua-dua pihak itu hadir di hadapan mana-mana pendaftar dalam negeri Selangor dan mengemukakan kepada pendaftar surat perakuan nikah atau apa-apa keterangan sama ada lisan atau dokumentar yang boleh memuaskan hati pendaftar bahawa perkahwinan itu telah berlaku, memberi apa-apa butir sebagaimana yang dikehendaki oleh pendaftar untuk pendaftaran sewajarnya perkahwinan itu, dan permohonan dalam borang ditetapkan supaya perkahwinan itu didaftarkan dan menandatangani akuan di dalamnya. Okay. Maksudnya macam tadi tu, kalau contohnya dalam masa 6 bulan tiba-tiba tak sempat balik. Contohlah dulu Mas Tautin dia dekat KL atau dekat Selangor, tiba-tiba tak sempat balik, dia maybe lepas kahwin stay dekat Kelantan. So pergilah dekat pejabat negeri yang terdekat ketika itu. Tapi let's lah kan, dalam masa 6 bulan lepas dah berkahwin tu, tiba dia nak come back balik kat tempat dia kan, tempat Mas Tautin dia tu. Mas Tautin kat sini seorang yang telah tinggal kat satu tempat tu lebih daripada 6 bulan. Maksudnya kat situ. So maksudnya dia dah kira lama, Mas Tautin lah kiranya. So bila dia come back balik dekat negeri dia, dekat Selangor ke contoh, maka daftarlah, pergilah dekat pendaftar, bagi tahu saya dah kahwin, apa bukti dia dah kahwin kan. Contoh waktu tu mungkin ada certain tempat dia dah kahwin tapi dia tak keluarkan surat akuan lagi, ataupun belum dapat lagi surat akuan. So boleh tunjukkan gambar-gambar perkahwinan, ataupun tengoklah apa lagi dokumen yang dia ada. Contohnya macam borang dia jumpa kadi ke dan sebagainya. Okey, dan ketiga, pendaftar boleh mengecualikan satu daripada pihak-pihak itu daripada hadir jika dia berpuas hati bahawa ada sebab-sebab yang baik dan cukup bagi pihak itu tidak hadir. Dan dalam hal demikian, catatan dan daftar perkahwinan adalah termasuk suatu pernyataan tentang sebab pihak itu tidak hadir. Okey, kat sini dia dah bagi tahu siap-siap tahu bahawa waktu kita nak daftar perkahwinan tu bukanlah pergi seorang. Nama pun daftar laki dan kahwin laki dan perempuan. Maksudnya bila nak daftar perkahwinan ni, nak daftar balik kat Malaysia ni, kenalah dua-dua orang tu hadir. Contoh kalau salah seorang tak hadir, tiba isteri tak sihat ke, ataupun kena pergi bekerja luar negara ke, tak kisahlah mana-mana, salah seorang pasangan ni tak ada, maka boleh bagi tahu dekat pendaftar, tapi pendaftar akan catatlah dekat dia kenapa yang orang ni tak hadir. Okay, sebab apa dia orang nak kena ada dua orang yang berkahwin ni datang untuk daftar? Sebab kita nak tanya dia sendiri. Pendaftar nak tanya dia sendiri, betul ke dah kahwin ni? Macam tu. Sebab kita tak nak lah macam kahwin paksa ke, ataupun macam ada orang tipu ke, kata sebenarnya tu bukan bini dia ngaku tu bini dia. Tak boleh lah kan. Jadi sebab tu diorang perlu jumpa. Dan orang yang contoh macam suami je yang pergi kan, isteri tak dapat pergi, suami dia pun kena buktikan lah, yes betul, ni isteri saya, apa dokumen yang dia ada, kat pengenalan ke, tarikh dia nikah ke, nikah kat mana ke, semua kena ada lah, wali dia siapa, semualah. Okay. Dan keempat, selepas sahaja pendaftaran suatu perkahwinan di bawah seksyen ini, satu salinan sah catatan dalam daftar perkahwinan yang diperakui dan ditandatangani oleh pendaftar hendaklah diserahkan atau dihantar kepada suami, dan satu salinan lagi diserahkan kepada isteri. Hendaklah dihantar dalam tempoh sebagaimana yang ditetapkan kepada ketua pendaftar, yang hendaklah menyebabkan semua salinan yang diperakui itu dijilid bersama untuk menjadi daftar perkahwinan orang Islam luar negeri. Okey, maksudnya kat sini macam kita biasa kahwin kan. Kalau maksudnya kita pernah kahwin sebelum ni kan, lepas kahwin, hari tu saya masa lah sebulan jugalah nak dapat sijil nikah tu. Okay. So sijil nikah tu dia akan bagi dua, betul tak? So satu tu suami simpan, satu tu isteri simpan. Jadi dekat sini dia rujuk, kalau contohnya kita dah memang buat catatan ke, ataupun kita pergi pendaftar tu, dia mesti akan buat catatan kan. Maka dia orang akan ambil benda tu, dia akan hantarlah kepada pendaftar untuk dikeluarkan, untuk jadi rekod lah, rekod bagi pihak dia orang. Jadi kalau tiba-tiba lah later on
tiba-tiba suami isteri ni dah tak serasi bersama, dia nak berpisah. So dia orang pergi balik kat pejabat agama tu untuk dapatkan rekod. Dia orang ada simpan rekod tu. Tak adalah tiba-tiba dah tak pernah daftar dekat mana-mana pejabat agama. Tiba-tiba nak berpisah kan. Lepas tu nak cakap nak tuntut macam-macam. Macam mana you nak daftar? Macam mana you nak tuntut, sedangkan at the first place mahkamah tak ada rekod pun, ataupun dekat perundangan Malaysia ni tak ada rekod pun mengatakan you dah pernah berkahwin. So macam mana you nak ada hak you walaupun you mungkin isteri yang sah dari segi Islam. Macam tu lah. Dan seterusnya, jika pihak-pihak kepada suatu perkahwinan yang dikehendaki didaftarkan di bawah seksyen ini tidak hadir di hadapan pendaftar dalam tempoh yang dinyatakan dalam subseksyen 1, perkahwinan itu boleh atas permohonan kepada pendaftar didaftarkan kemudian setelah dibayar apa-apa penalti yang ditetapkan. Okey, kat sini saya rujuk balik kepada kayat saya sebelum ni kan. Maksudnya kita kena buat pendaftaran dalam masa 6 bulan lepas menikah dekat luar negara ataupun nikah sepadan, tak kisah mana-mana. Okay. Tapi let's say dalam masa 6 bulan tu tak sempat, contohnya macam anything happen kan. Contohlah macam COVID lah, macam baru je kahwin 17 hari bulan 3, tiba 18 hari 3, dia ke PKP lah. Tak ingat lah berapa, start bila, rasa 18 hari 3 PKP kan. Baru je kahwin 17 hari 3, 18 hari bulan 3 PKP, kahwin dekat Thailand. So tiba-tiba dalam masa 6 bulan sampai sekarang tak sempat nak daftar. Tiba-tiba call tak dapat kan. Jadi apa yang boleh dibuat adalah selepas tempoh 6 bulan tu masih lagi boleh daftar dekat Malaysia. Pergi je buat proses tadi, pergi mana-mana pejabat agama ke dan sebagainya. Cuma beza dia akan kena denda lah, kena penalti macam tu. Maksudnya bila dah, dan sebenarnya bila kahwin luar negara sebenarnya kalau kita tak daftar pun memang kena penalti pun, tak daftar tak melalui Malaysia macam tu lah. Tapi depends lah, mungkin boleh rayu kan. Tapi kalau lama sangat tak daftar tu, selalunya kita akan masuk dalam kes bawah jenayah syariah pula lah. Maksudnya kenapa tak bagi tahu kan nak menikah semua kan. Okey, baiklah, itu saja pada hari ini. Saya harap kawasan saya pada hari ini akan memberi pencerahan kepada anda. Bila kita tengok balik kan, mungkin saya akan wrap up sikit. Yang pertama tadi kita akan cakap pasal macam apakah isu-isu semasa yang berlaku. Maksudnya kenapa tiba ramai sangat orang nak kahwin sempadan ni kan. Lepas tu yang kedua, sah ke nikah? Sah kalau diikut hukum syarak. Nak tentukan diorang ni ikut hukum syarak ke tak, mahkamah lah yang akan putuskan. Mahkamah akan tengok semua dokumen-dokumen kan. Lepas tu implikasi undang-undang, kalau tak berdaftar dekat Malaysia, maka kalau tiba-tiba nanti akan datang nak tuntut apa-apa tak boleh. Sebab apa? Kena daftar dulu. Kalau tidak, mahkamah atau perundangan Malaysia tak ada rekod tentang perkahwinan tersebut. Yang keempat, kenapa orang pilih nikah sepadan ni? Sebab nak cepat lah. So tapi saya sangat tak suggest. Bagi saya macam nak kahwin ni kita nak ambil masa lama tau. Bukanlah masa lama, kita kalau boleh nak hidup lama. So memang kita kena trust the process lah. Buatlah satu-satu semua benda yang disuruh buat kan. Barulah pernikahan tersebut boleh boleh dimulakan dengan cara yang baik dan end-kan kalau tiba tak jodoh tak banyak pun dengan cara yang baik. Dah ada semua benda. So apa yang boleh dibuat tadi, kita refer pada section 31 Enactment Undang-Undang Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam. Maksudnya kalau tiba-tiba ada ke yang pernah tahu ke kawan ke atau sesiapa kali keluarga yang ni, so inilah perkara yang boleh anda buat. Okey, baiklah, itu saja. Terima kasih pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.